Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala akan segala dosa yang telah kita lakukan, sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita sentiasa bermohon kepadanya supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin menjelaskan secara ringkas dengan bahasa yang mudah dalam bahasa yang singkat tentang apakah yang disebut sebagai Wahabi. Kerana di Malaysia ketika ini sangat heboh ataupun sangat viral tentang Wahabi. Yang dikatakan fahaman mereka bercanggah dengan fahaman ataupun amalan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila disebut Wahabi, kita tidak boleh lepas daripada membicarakan tentang gerakan tajdid. Kerana golongan Wahabi ini mengaku mereka adalah golongan tajdid. Mengikut ulama-ulama tajdid. Mengikut manhaj salaf. Mereka mengatakan mereka merujuk terus direct kepada Al-Quran dan Hadis. Tanpa merujuk kepada ulama. Bahkan jika ada pendapat ulama, mereka tidak berapa nak ikut pendapat ulama. Mereka lebih suka kepada pendapat mereka sendiri. Mereka menafsir Al-Quran Hadis itu mengikut pendapat mereka sendiri. Gerakan tajdid ini dia ada dua kelompok ataupun dua tahap. Yang pertama iaitu gerakan tajdid yang dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Semenanjung Arab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini hidup dalam lingkungan abad ke-17. Ketika itu Semenanjung Arab, pegangan, amalan dan akhlaknya adalah mengikut Al-Sunnah wal Jamaah. Iaitu mengikut iktikad Imam Abu Hasan Asy'ari, amalan fiqahnya ikut Imam yang empat, dan akhlaknya mengikut Syekh Junaid Baghdadi dan Imam Ghazali. Apabila datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ia melihat mengikut pendapat beliau, iktikad, amalan dan akhlak umat Islam ketika itu di Semenanjung Arab telah jauh menyimpang dari ajaran Islam. Telah jauh menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah. Berlaku penyelewengan seperti menyembah kubur, maulid Nabi dan sebagainya. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjalankan satu gerakan ataupun seruan supaya umat Islam dibersihkan daripada iktikad dan amalan-amalan yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengikut setengah pendapat, ia dibantu oleh penjajah Inggeris dan juga dibantu oleh keluarga Ibnu Saud, satu kaum Badui, iaitu Ibnu Saud. Dan dengan bantuan penjajah Inggeris dan keluarga Ibnu Saud ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berjaya menguasai Semenanjung Arab. Maka digelarlah Semenanjung Arab itu sebagai Arab Saudi, iaitu satu kawasan yang dikuasai di bawah pemerintahan keluarga Saud, yang mana ulamanya ataupun penasihat agamanya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Satu lagi gerakan tajdid itu berlaku di Afghanistan dan juga di Mesir. Ia bukan bertujuan untuk tidak fokus untuk kepada amalan-amalan umat Islam, tetapi ia fokus kepada untuk memperbaiki kehidupan umat Islam yang rosak ataupun yang huru-hara, ataupun terjebur di dalam kemiskinan kerana tekanan ataupun akibat daripada penjajahan Inggeris. Di Afghanistan, dia dipelopori oleh Syekh Jamaluddin Al-Afghani
Ya, di Mesir ia dipelopori oleh Syekh Muhammad Abduh dan dilanjutkan oleh muridnya Syekh Rashid Rida. Bahkan Hasan Al-Banna juga disebut sebagai tajdid ataupun ulama tajdid kerana ia memperbarui, berusaha untuk memperbarui kehidupan umat Islam di Mesir ketika itu. Maka inilah perbezaan antara gerakan tajdid ataupun pembaharuan ataupun reformis di antara Arab Saudi dan Mesir. Maka apabila Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menguasai Arab Saudi, semenanjung Arab, mengikut sejarah ataupun tulisan penulis, ia telah membunuh ulama-ulama Al-Sunnah wal Jamaah dengan tujuan untuk mematikan ajaran Al-Sunnah wal Jamaah ataupun amalan-amalan Al-Sunnah wal Jamaah, dan juga untuk memudahkan ia menyebarkan ajarannya. Dan apabila Mekah, Madinah, semenanjung Arab telah dikuasai, maka aliran pembelajaran di sana dari segi agama di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi dan maupun di institusi-institusi pelajaran seperti Universiti Madinah adalah mengikut fahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Suka disebutkan juga fahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah bersumber daripada fahaman Ibn Taymiyah. Buktinya tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat adalah dipelopori oleh Ibn Taymiyah dan dilanjutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini masuk ke Malaysia pada kurun abad ke-18. Ia mula masuk ke Perlis, masuk melalui negeri Perlis. Antara tokoh yang saya masih ingat iaitu contohnya Ibrahim Kajai. Di sana mereka mengesuai pentadbiran agama negeri Perlis dengan tokoh-tokoh mereka seperti Ustaz Abu Bakar Al-Syari dan lain-lain. Maka Perlis telah menetapkan bahawa pegangan agama di negeri itu adalah mengikut fahaman Al-Sunnah wal Jamaah, Ahlu Sunnah, atas dasar ataupun atas pegangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan juga mengikut gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengaku mereka merujuk terus kepada Al-Quran dan Sunnah. Pendapat ulama seperti imam-imam yang empat, menurut mereka jika bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka tolak. Ya. Dengan arti kata yang lain, jika pendapat imam-imam yang empat, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali itu bercanggah menurut Al-Quran hadis, menurut fahaman mereka, menurut tafsir mereka akan tolak. Dan pada saat ini, pengikut gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dikatakan tidak mahu dilabel sebagai Wahabi. Mereka mahu dilabel sebagai Salafi. Kerana apa? Kerana telah banyak kejahatan ataupun kerosakan yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang telah dibongkar. Contohnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membunuh ulama-ulama Al-Sunnah wal Jamaah. Begitu ramai ulama-ulama dibunuh. Ya. Lepas tu makam-makam wali dibersihkan, diratakan. Ya, dengan dalil tidak boleh membina bangunan di atas kubur. Dalil itu sahih. Kita tidak menolak. Tetapi diratakan habis. Makam-makam ataupun tanda-tanda makam. Para wali, para ulama.
Bahkan mereka cuba untuk meratakan kubah Nabi, kubah makam Nabi, tetapi ditentang oleh dunia Islam. Maka mereka tidak jadi, tidak jadi untuk memusnahkan makam Nabi. Jadi pegangan Syekh Muhammad Abdul Wahab ini diguna pakai oleh setengah umat Islam di Malaysia. Mereka mahu digelar sebagai ulama salafi, bukan ulama Wahabi. Dan mereka sanggup menyaman kita di mahkamah jika kita mengatakan mereka adalah aliran Wahabi. Sedangkan ulama-ulama pengikut Wahabi sebelum ini, pada zaman-zaman tahun 60-an dan 70-an, mereka tidak malu digelar Wahabi. Contohnya pendiri madrasah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, iaitu almarhum Ustaz Hashim bin Abdul Ghani, yang menubuhkan madrasah Itibar Sunnah di Kuala Pilah. Tidak malu disebut Wahabi. Saya pernah merujuk kepada beliau ketika saya belajar tasawuf Islam dulu tentang manhaj ataupun kaedah ataupun pegangan beliau ataupun pegangan pengikut-pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak sesat. Bahkan beliau menyediakan satu CD untuk menyatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak sesat. Dan beliau tidak malu disebut Wahabi. Tapi peliknya, pengikut Wahabi sekarang ini malu disebut Wahabi. Bahkan rela menyaman kita di mahkamah. Tetapi apabila kita mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu salah, fatwa-fatwanya bercanggah dengan Al-Quran dan Hadis, mereka melenting, mereka bermati-matian mempertahankan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baik, kembali kepada gerakan Tajdid. Sebenarnya slogan Tajdid ini telah dimulakan oleh Ibn Taymiyah, satu ulama pada zaman terdahulu yang hidup sezaman dengan ulama-ulama Sunnah wal Jamaah yang lain. Beliau berpendapat amalan-amalan umat Islam di masa itu telah bercanggah daripada Al-Quran dan Hadis. Contohnya beliau mengharamkan ziarah kubur. Beliau menghalalkan darah orang-orang yang membuat bid'ah. Itu bid'ah, amalan bid'ah yang menurut pendapat beliau adalah bid'ah dolalah. Beliau memfatwakan halal darah kita, itu Ahlussunnah wal Jamaah, yang membuat perkara-perkara yang menurut beliau adalah bid'ah. Tetapi gerakan Ibn Taymiyah ini tidak berjaya kerana beliau ditentang oleh ulama-ulama pada zaman itu. Seperti contohnya Imam Ramli, As-Subki dan lain-lain. Ulama-ulama ini menulis kitab untuk membantah pegangan ataupun pendapat Ibn Taymiyah. Maka gerakan itu tidaklah menjadi satu gerakan gelombang yang besar. Tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berjaya menggerakkan satu gelombang yang besar untuk menyebarkan pegangannya yang dikatakan pegangan salafi. Jika kita lihat pegangan-pegangan golongan yang mengaku mengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ataupun salafi ini tidaklah menepati dengan sebenarnya fahaman salafi. Contohnya yang paling jelas ialah menafsir tentang ayat-ayat mutasyabihat. Contohnya yad, tangan. Maksud tangan, tangan Allah di atas tangan-tangan kamu dalam Quran. Salafi zaman dahulu hanya tafwid kalimah. Mereka beriman kepada kalimah yad. Tetapi tidak memberikan maksud tafsir kalimah yad itu adalah tangan. Mereka menyerahkan maksud ataupun isbat hakikat yad itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak memberi makna sebagai tangan. Kerana tangan itu adalah memberi maksud kepada makhluk. Tetapi Ibn Taymiyah mengatakan tangan itu adalah tanganlah. Tetapi tidak sama dengan tangan makhluk. Dengan arti kata yang lain, Allah Ta'ala itu bertangan.
tetapi tidak sama dengan tangan makhluk. Ini perbezaannya. Jadi tidaklah dikatakan mereka mengikut pendapat Salafi. Maka saya secara peribadi mengatakan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah neo-Salafi. Kerana jika kita katakan mereka Wahabi, mereka akan mengamuk. Baik kita mengambil jalan tengah. Kita sebut sebagai neo-Salafi. Mereka digelar Salafi. Tapi saya secara peribadi menambahkan sebagai neo-Salafi. Baik. Berbalik kepada isu RUU Mufti Wilayah Persekutuan, kenapakah perlu Mufti Wilayah Persekutuan itu terdiri daripada orang yang berfaham ataupun beramal ataupun berakhlak dengan Sunnah wal Jamaah, ya, iaitu bermazhab Asy'ariyah daripada segi akidah, Imam Syafi'i ataupun imam yang empat daripada sudut fiqh, dan Imam Junaidiyah ataupun Imam Ghazali daripada sudut akhlak. Kerana ia bertepatan dengan undang-undang tubuh negeri, ya, negeri-negeri yang lain, iaitu mengamalkan ataupun menetapkan pegangan adalah atau amalan adalah daripada pendapat atau pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya Perlis yang menolak. Perlis menolak mereka itu Asy'ariyah, Syafi'iyah ataupun Junaidiyah. Mereka mengatakan mereka itu Salafi. Kenapakah Perlis menolak? Kerana menurut Perlis, Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak harus dibataskan kepada tiga golongan tersebut, tiga imam tersebut. Walhal jumhur ulama sedunia, ya, mengiktiraf iktikad Imam Abu Hasan Asy'ari, ya, amalan Imam Syafi'i dan akhlak Imam Junaidi, Imam Ghazali. Baik. Kenapakah, ya, dikatakan pegangan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab ini bercanggah dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah yang tiga? Kerana mereka berbeza di dalam tafsir. Mereka menolak, kadang-kadang menolak tafsiran ulama-ulama mujtahid, muqayyad daripada imam-imam Syafi'i yang menjadi pegangan ataupun amalan umat Islam di Malaysia. Bahkan mereka berani mengatakan pendapat Imam Syafi'i itu tidak tepat. Mereka sajalah yang betul. Ini satu perkara yang agak pelik ataupun mungkin melucukan. Kerana siapa mereka untuk mentahriz Imam Syafi'i? Sedangkan Imam Syafi'i itu adalah mujtahid mutlak. Ketika beliau di Mesir, tidak ada lagi orang alim yang lebih alim daripada beliau. Bahkan beliau adalah guru Imam Hambali, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan lagi satu sikap, pengikut neo-Salafi ini, mereka bermati-mati menyanggah fatwa ataupun amalan setempat di Malaysia. Ya. Iktikadnya adalah mengikut iktikad Imam Abu Hasan Asy'ari. Amalannya mengikut Imam Asy-Syafi'i. Akidahnya atau akhlaknya mengikut Imam Junaid Baghdadi. Mereka bermati-mati menyanggah. Mereka membawa fahaman ataupun amalan Imam Hambali. Maka berlakulah kontra dengan amalan masyarakat setempat. Contohnya, mereka menolak amalan kunut subuh di Malaysia. Bermati-mati mereka menolak amalan kunut subuh. Mereka membawa dalil-dalil dan juga pendapat Imam Hambali bahawa kunut subuh itu tidak sunat, tidak harus dilakukan sepanjang masa. Tetapi menurut berita, mereka neo-Salafi yang berada di India, mereka berkunut subuh. Kerana mazhab di sana mazhab Hanafi yang tidak berkunut subuh. Maka untuk menunjukkan mereka itu berbeza daripada amalan setempat, ulama setempat, mereka bermati-mati mengatakan perlu kunut subuh.
setiap solat subuh. Ini menunjukkan sikap Neo Salafi ataupun mereka yang mengaku salaf dalam amalan. Dengan arti kata yang lain, mereka mahu menunjukkan mereka lah yang betul. Orang lain salah belaka. Ya, ataupun tidak tepat belaka. Jadi jika mufti wilayah persekutuan dilantik daripada ulama yang berpegang kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, tidaklah berlaku kontra dengan amalan ataupun ketetapan di negeri-negeri yang lain. Dan Mahkamah Syariah pun dalam hukum berdasarkan mazhab Syafi'i. Maka jika berlaku sesuatu perbuatan yang melanggar syarak diadili di mahkamah, kemungkinan besar akan berlaku bantahan. Dengan arti kata yang lain, saya tidak bermazhab Syafi'i, saya bermazhab Salafi. Contohnya, jika mazhab Syafi'i mengatakan cerai talak 3 dengan sekali sebut, maka jatuh talak 3. Tetapi Neo Salafi ataupun yang mengaku bermazhab Salafi mengatakan jatuh 1. Maka akan berlaku kontra. Yang berpegang pada pendapat jatuh talak 3 sekali sebut, itu hukumnya jatuh salah 1 talak, akan membantah. Dan kemungkinan ia akan meneruskan pernikahan yang dilakukan, yang sedia ada. Maka amatlah perlu mufti wilayah persekutuan dilantik daripada ulama yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi hendaklah kita faham, mereka yang mengaku Salafi di Malaysia ini lebih tepat disebut sebagai Neo Salafi. Dan saya selepas ini akan menyebut mereka sebagai Neo Salafi. Kerana mereka tidak suka disebut Wahabi. Apa? Kita akur. Kita hormati kemauan mereka. Kita elakkan daripada menyebut mereka Wahabi. Kita sebut mereka Neo Salafi. Baik. Jadi hendaklah kita faham. Siapakah yang disebut Wahabi ini sebenarnya? Daripada mana asal mereka? Ulama mana panutan mereka? Iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan suka saya sentuh sedikit mengapa mereka bercanggah dengan pendapat ulama setempat. Mereka mengatakan tahlil malam Jumaat itu bid'ah. Berdoa di kubur itu bid'ah. Menyambut Maulid Nabi itu bid'ah. Kerana mereka tidak menggunakan kias dalam berfatwa. Sedangkan imam panutan mereka yang mereka agung-agungkan itu Imam Ahmad Ibn Hanbal menggunakan kias. Jadi di sini letaknya sikap mereka. Iaitu apabila ada dalil yang memberi keuntungan kepada mereka, mereka akan pakai. Jika dalil itu tidak memberi keuntungan mereka, mereka akan tolak. Walaupun daripada imam yang mereka agung-agungkan. Walaupun ada hadis sahih yang mengatakan sesuatu hukum itu, mereka akan tolak. Yang terbaru, yang saya terbaca ataupun tertonton di YouTube, mereka menolak membaca Fatihah bagi makmum di dalam sembahyang solat, di dalam solat. Bagi mereka, makmum tidak perlu membaca Fatihah. Kerana mereka mengambil dari Quran. Jika sesiapa mendengar bacaan Al-Quran, maka diamlah. Maka apabila imam membaca Fatihah, maka diam. Maka mereka tidak perlu membaca Fatihah. Dan Fatihah itu tertanggung kepada imam. Tetapi ada hadis sahih, kalau tak silap saya Bukhari ataupun Muslim, mengatakan tidak sah Fatihah, tidak sah solat tanpa Fatihah. Mereka tolak hadis ini. Mereka tak pakai. Kerana ia adalah pegangan mazhab Syafi'i. Di sini, jika kita memerhatikan, inilah sikap mereka. Mereka sebenarnya bukan untuk mengikut sunnah yang sebenarnya, tetapi untuk
menonjolkan golongan mereka ataupun untuk kepentingan fahaman mereka. Jadi, hendaklah kita faham, hendaklah kita kenal siapakah golongan Neo-Salafi ini ataupun mengikut manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengaku-ngaku bermanhaj Salafi. Supaya kita tidak tersalah di dalam menentukan pegangan, amalan dan akhlak kita. Jadi sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.